Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua lagi kita dalam program Kelantan Ikhlas. Bersama saya Cikgu Kamrul Asma binti Ibrahim dari SMUA Nurul Huda, Kajang Sebidang Tumpat, Kelantan. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran sejarah tingkatan 2, bab yang ketiga, iaitu Sosio-budaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu dalam subtopik yang pertama, iaitu 3.1 Bahasa dan Tulisan. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid, di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat meneroka bukti kewujudan bahasa dan sistem tulisan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Seperti yang tertera di paparan, terdapat pelbagai gambar. Gambar-gambar ini adalah batu-batu bersurat yang ditemui di Kerajaan Alam Melayu. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran, eloklah kiranya kita kenal dulu apakah itu bahasa dan apakah itu tulisan. Baiklah murid-murid, bahasa adalah alat komunikasi, alat perhubungan dalam sesuatu kelompok manusia untuk menyampaikan sesuatu perasaan ataupun fikiran. Sebagai contohnya, perbualan antara seseorang dengan seseorang. Baiklah, tulisan pula ialah satu catatan yang dibuat untuk menyampaikan sesuatu perasaan atau fikiran. Murid-murid, paparan di hadapan ini juga adalah berbentuk tulisan, tetapi bentuknya adalah secara bertaip. Terdapat banyak bentuk tulisan, antaranya ialah gambaran yang digambarkan, melukis, lukisan, cakaran dan sebagainya. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan bahasa dan tulisan Kerajaan Alam Melayu. Tahukah murid-murid bahawa perkembangan bahasa adalah berkait rapat dengan perkembangan sistem tulisan? Hal ini kerana bahasa menjadi alat komunikasi utama masyarakat di zaman Kerajaan Alam Melayu. Manakala tulisan pula berfungsi untuk menyimpan rekod-rekod pemerintahan, perundangan, perdagangan dan juga keagamaan. Melalui tulisanlah sejarawan dapat mengetahui serta menceritakan sejarah-sejarah Kerajaan Alam Melayu kepada kita pada masa kini. Baiklah murid-murid, seterusnya, tahukah murid-murid bahawa semua golongan masyarakat Kerajaan Alam Melayu menerima sistem pendidikan? Apakah itu sistem pendidikan di Alam Melayu? Sistem pendidikan di Alam Melayu terbahagi kepada dua. Yang pertama iaitu pendidikan formal dan yang kedua adalah pendidikan tidak formal. Apakah pendidikan formal murid-murid? Pendidikan formal berlangsung di istana dan ianya dipelajari oleh golongan pemerintah, raja, kaum kerabat dan juga bangsawan. Maksudnya di sini ada tenaga pengajar yang mengajar golongan tersebut. Melalui pendidikan formal dapat melahirkan golongan yang bijak pandai dan juga pujangga istana yang mana mereka mampu untuk mengarang batu-batu bersurat. Baiklah, terus kepada pendidikan tidak formal pula.
Apakah pendidikan tidak formal? Pendidikan tidak formal berlangsung secara tidak langsung, iaitu berlaku secara tidak langsung. Siapa yang terlibat? Yang terlibat dalam pendidikan tidak formal adalah golongan yang diperintah. Contohnya seperti rakyat. Pendidikan tidak formal adalah khusus kepada aktiviti harian seperti ilmu ubat-ubatan, ilmu pertukangan, ilmu pelayaran dan lain-lain serta adat resam. Baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan mempelajari apakah sistem bahasa dan tulisan Kerajaan Funan. Seperti yang tertera di paparan menunjukkan bahawa masyarakat Kerajaan Funan menjadikan bahasa Sanskrit sebagai bahasa utama mereka. Hal ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Funan yang bertarikh abad kedua. Murid-murid, tulisan utama masyarakat Kerajaan Funan adalah berasaskan tulisan orang Hu, yang mana menggunakan tulisan orang India. Mereka juga menggunakan kalender Saka yang berasal dari India. Baiklah, lihat di paparan kalender Saka. Apa kalender Saka? Kalender Saka ini diperkenalkan oleh Raja Kanishka daripada dinasti Kushan di utara India pada tahun 78 Masihi. Kalender Saka mengandungi 12 bulan dalam setahun sebagaimana kalender sekarang. Seterusnya, cikgu telah download kalender Saka daripada sumber internet. Ini adalah kalender Saka Kerajaan Funan, di mana cuba murid-murid perhatikan ada 12 bulan semuanya, di mana bilangan harinya 30 dan 31 hari. Dan setiap tahun bulannya dimulakan pada Mac 22 kalender Georgian. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula bahasa dan tulisan yang digunakan oleh masyarakat Kerajaan Champa. Tahukah murid-murid, masyarakat Kerajaan Champa menggunakan bahasa Melayu Champa dan juga bahasa Sanskrit. Bagaimana buktinya? Apakah buktinya? Buktinya adalah melalui penemuan batu bersurat dalam kedua-dua bahasa tersebut. Contohnya, batu bersurat tertua yang berbahasa Melayu Champa yang telah ditemui pada tarikh abad keempat. Manakala dalam aspek tulisan pula, masyarakat Kerajaan Champa menggunakan tulisan Pallava dan juga Champa kuno. Semenjak agama Islam tersebar di Champa pada abad ke-8, menjadikan bahasa Melayu Champa sebagai bahasa yang utama seiring dengan perkembangan tulisan Jawi. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula Kerajaan Sriwijaya. Apakah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kerajaan Sriwijaya? Perhatikan di paparan, masyarakat Kerajaan Sriwijaya menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Melayu digunakan dalam urusan pentadbiran dan juga bahasa harian mereka. Selain itu, bahasa Kerajaan Melayu, Kerajaan Sriwijaya juga menerima pengaruh bahasa Sanskrit. Buktinya adalah melalui penemuan batu-batu bersurat seperti Kedukan Bukit di Kota Kapur, Telaga Batu dan Talang Tua di Sumatera pada abad ke-7.
gambar di paparan menunjukkan batu bersurat talang tua yang dijumpai di Sumatera pada abad ke-7. Selain itu, ditulis dalam bahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Sanskrit, iaitu tulisan Pallava. Baiklah, seterusnya kita lihat ini adalah gambar yang cikgu upload daripada buku teks sejarah tingkatan 2. Murid-murid boleh tengok atau boleh lihat dengan secara terperinci dalam Kerajaan Sriwijaya. Apakah yang tertera di batu bersurat talang tua? Baiklah, di sini ditransliterasikan ejaan Rumi bahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Sanskrit pada batu bersurat talang tua. Sebahagian terjemahan ayat pada batu bersurat talang tua ialah pada tahun Saka 606, pada saat itulah taman yang dinamakan Sri Sektra dibuka di bawah pimpinan Baginda Sri Jayanasa. Niat Baginda semoga yang ditanam di sini seperti pokok kelapa, pinang, nipah, sagu dan pelbagai pokok buah-buahan dapat dimakan hasilnya. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula penggunaan tulisan dan juga bahasa masyarakat Kerajaan Angkor. Baiklah, masyarakat Kerajaan Angkor menggunakan bahasa Sanskrit dan juga Khmer. Sebagai buktinya adalah melalui penemuan inskripsi pada dinding candi. Dua tulisan ditemukan pada dinding candi tersebut, iaitu tulisan Pallava dan juga tulisan Khmer. Perhatikan gambar. Dan seterusnya kita teruskan kepada Kerajaan Majapahit. Apakah bahasa dan apakah tulisan yang digunakan oleh masyarakat Kerajaan Majapahit? Baiklah murid-murid, perhatikan. Masyarakat Kerajaan Majapahit menjadikan bahasa Jawa kuno sebagai bahasa utama mereka dan menggunakan tulisan Kawi. Sebagai buktinya adalah dengan penemuan inskripsi dan persuratan yang ditemui pada abad ke-14. Mereka juga menggunakan huruf-huruf Arab dalam tulisan mereka, yakni selepas tersebarnya agama Islam. Mereka menggunakan huruf Arab bagi menulis bahasa Jawa yang dikenali sebagai tulisan Pegon. Cikgu akan tunjukkan apakah itu tulisan Kawi dan apakah tulisan Pegon. Baiklah, murid-murid, di paparan adalah tulisan Kawi. Dari mana berasalnya tulisan Kawi? Tulisan ini berasal dari India. Perkataan Kawi diambil daripada istilah Kavi dalam bahasa Sanskrit yang bermaksud penyair. Lihat di paparan, itu adalah gambaran tulisan Kawi. Seterusnya, kita lihat tulisan Pegon pula. Huruf ini dikenali sebagai Pegon di Nusantara. Namun, di Malaysia, ia dikenali sebagai huruf Jawi. Walaupun digunakan untuk menulis kosakata Jawa, huruf ini tetap ditulis dari kanan ke kiri sebagaimana penulisan Arab. Murid-murid boleh perhatikan contoh tulisan Pegon. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan penggunaan bahasa dan juga tulisan masyarakat Kerajaan Kedah II. Baiklah, penemuan batu-batu bersurat adalah bukti yang menunjukkan bahawa penggunaan bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava berlaku di Kedah II. Buktinya, dijumpai batu bersurat di Sungai Mas dan Cerok Tok Kun
pada abad ke-5 di Pulau Pinang. Seterusnya, tahukah murid-murid, pada hari ini bahasa Melayu menjadi bahasa pertuturan utama masyarakat di negara kita. Pelbagai kaum menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perbualan dan juga bahasa untuk komunikasi di antara satu sama lain. Selain itu, bahasa Melayu turut mengalami evolusi mengikut peredaran zaman. Selain itu, bahasa Melayu juga adalah bersifat terbuka dan mudah menerima pengaruh beberapa bahasa asing. Hal ini secara tidak langsung memperkayakan lagi perbendaharaan kata bagi bahasa Melayu. Baiklah murid-murid, buku teks sejarah tingkatan 2 muka surat 43. Jadual ini cikgu ambil adalah jadual pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Melayu seperti yang tertera dalam kurungan, iaitu daripada pengaruh bahasa Sanskrit, bahasa Tamil, Cina, Parsi dan juga Arab. Perhatikan contoh beberapa yang cikgu akan bacakan. Bhakti adalah berasal dari bahasa Sanskrit yang kita gunakan bhakti. Tamil, peti, peti. Tauge, tauge Cina. Parsi, anggur, kita juga memanggil anggur. Arab, kursi, ataupun dalam bahasa Melayu adalah kerusi. Budi, bahasa Sanskrit, bahasa Melayunya adalah budi. Purali, bahasa Tamil, dalam bahasa Melayunya adalah maksudnya perli. Pohpia, Cina, dalam bahasa Melayu adalah popia. Parsi, gandum, sama juga gandum. Bahasa Arab, qamus. Dalam bahasa Melayu adalah kamus. Baiklah murid-murid, kita teruskan kepada paparan seterusnya. Selain itu, huruf Arab digunakan di alam Melayu. Selain huruf lain, huruf Arab juga digunakan di alam Melayu. Ini diadaptasikan. Huruf Arab ini diadaptasikan dan disesuaikan hingga munculnya tulisan Jawi. 5 huruf baharu ditambah untuk disesuaikan dengan sebutan dan perkataan Melayu. Antaranya ialah huruf Ca, huruf Nga, huruf Pa, Ga, Wa dan juga Nya. Huruf ini adalah tambahan daripada huruf-huruf Jawi yang sedia ada. Baiklah murid-murid, secara rumusannya adalah bahasa dan tulisan sememangnya amat penting kepada perkembangan masyarakat kerajaan alam Melayu. Hal ini kerana adalah untuk menyimpan rekod-rekod pemerintahan, perundangan, perdagangan dan juga keagamaan. Selain itu, tulisan ini menjadi sumber rujukan dan juga dokumentasi kepada ahli sejarah untuk memahami ketamadunan masyarakat silam. Hal ini secara tidak langsung kita masyarakat pada hari ini dapat belajar mengenai bahasa dan tulisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Oleh itu, kita sebagai warga negara Malaysia perlu berbangga dengan bahasa kita. Baiklah murid-murid, kita teruskan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, eloklah kiranya kita sama-sama menjawab latihan pengukuhan. Baiklah murid-murid, soalan yang pertama berbentuk soalan objektif. Dari manakah asal kalender Saka yang digunakan oleh kerajaan Funan? Tahukah murid-murid, adakah bahasa Arab? Adakah daripada Arab? Maafkan cikgu. B, adakah daripada India? Adakah Cina? Adakah Mesir? Di manakah jawapannya murid-murid? Dari manakah asal kalender Saka?
Baiklah, jawapannya adalah India. Pelajar ini menjawab India. Betul? Ya. Jawapan yang diberikan adalah betul. Kalender Saka adalah berasal dari kerajaan Funan. Seterusnya, soalan yang kedua. Maklumat berikut berkaitan dengan bahasa masyarakat kerajaan Alam Melayu. Bahasa ini menjadi bahasa utama yang digunakan secara menyeluruh oleh masyarakat kerajaan Alam Melayu. Apakah bahasa tersebut? Adakah Khmer, bahasa Jawa kuno, Melayu Champa, bahasa Sanskrit? Jawapan yang diberikan adalah bahasa Sanskrit. Betul atau tidak jawapannya? Ya, jawapan yang diberikan adalah betul. Yang ketiga, apakah faktor perkembangan tulisan kerajaan Alam Melayu? Pertama, A. Kepercayaan agama, B. Peningkatan ekonomi, C. Keterbukaan masyarakat, dan D. Paksaan pemerintah. Apakah faktor perkembangan tulisan kerajaan Alam Melayu? Kita lihat jawapan. Yang diberikan adalah keterbukaan masyarakat. Jawapannya adalah betul. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pada soalan yang keempat. Bilakah agama Islam mula tersebar di Champa? Bilakah agama Islam mula tersebar di Champa? Adakah pada abad ke-5? Adakah ke-6, ke-7 dan ke-8? Lihat jawapannya. Pelajar ini memberikan pada abad ke-7. Betul ataupun salah murid-murid? Ya, jawapannya adalah betul. Seterusnya, apakah nama tulisan yang digunakan oleh kerajaan Majapahit? Nama tulisan yang digunakan oleh kerajaan Majapahit. Jawi, Kauri, Pallava atau Khmer? Mana satu jawapannya? Kita lihat pelajar ini menjawab jawapan B, Kavi. Jawapannya adalah betul. Seterusnya, apakah kepentingan penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan Ceruk Tok Kun di Pulau Pinang yang bertarikh pada abad ke-5? A. Penggunaan bahasa dan tulisan, B. Peraturan dan arahan raja, C. Kesalahan dan hukuman, dan D. Salah silah raja. Kepentingan penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan Ceruk Tok Kun bertarikh abad ke-5 ialah jawapannya A. Penggunaan bahasa dan juga tulisan. Jawapannya betul. Seterusnya soalan ke-7. Ini adalah soalan berbentuk struktur. Soalannya, perkembangan bahasa di Alam Melayu berkait rapat dengan perkembangan tulisan. A. Nyatakan 3 peranan bahasa dalam kehidupan masyarakat kerajaan awal Alam Melayu. Apakah 3 peranan bahasa dalam kehidupan masyarakat? Okey, jawapan yang diberikan adalah sebagai alat komunikasi ataupun bahasa pertuturan harian, digunakan dalam urusan pentadbiran dan juga digunakan dalam hal ehwal perdagangan. Seterusnya, kita lihat kepada soalan yang ke-8. Senaraikan 3 tulisan yang digunakan oleh kerajaan awal Alam Melayu. Tadi soalan bahasa, ini soalan tulisan. 3 tulisan yang digunakan oleh kerajaan Alam Melayu. Apakah jawapannya? Tulisan Orang Hu, tulisan Pallava, tulisan Champa kuno. Baiklah murid-murid, selain daripada jawapan yang tertera, jawapan lain adalah tulisan Khmer, tulisan Kawi dan juga tulisan Pegon. Baiklah, soalan akhir untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini ialah soalan perkembangan bahasa di Alam Melayu berkait rapat dengan perkembangan tulisan. Berikan cadangan anda untuk meningkatkan martabat bahasa Melayu di negara kita. Baiklah, jawapan yang diberikan adalah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di peringkat universiti,
Satu. Yang kedua, selain itu menjadikan bahasa Melayu sebagai syarat wajib lulus di peringkat universiti. Selain itu, menggunakan bahasa Melayu secara meluas dalam urusan pentadbiran negara. Dan yang keempat, bahasa Melayu juga digunakan secara rasmi dalam seminar antarabangsa. Jawapan yang diberikan adalah 4 markah. Baiklah murid-murid, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu doakan semoga segala ilmu, segala amalan kita diterima dan selamat maju jaya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.